قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Barakallahu fi. Okey, seorang baca tafsir. Okey, saya baca Ustazah. Okey, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia ini Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia yang ini Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya ia keluar menjadi putih ini bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia ini Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku iaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia ini Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Sadaqallahul azim. Dengar tak Ustazah? Tak dengar kot. Mungkin Ustazah tak dengar rasanya. Liza, yang ni apa maksudnya ya? Ayat
ayat 18, ini adalah tongkatku, apa tu? Dan aku merontokkan daun-daun. Macam dia mengibas-ngibas daun tu. Maksudnya dia guna tongkat tu macam dia kebas-kebas gitulah, mengibas. Satu ayat 13 hingga 37 meneruskan kisah Musa berbicara dengan Allah kan. Di antara ucapan Allah kepada Nabi Musa ialah Allah memilih Musa menjadi rasul, memerintahkan agar ikuti wahyunya. Nama Allah itu adalah dari Allah sendiri. Ya, inilah yang orang bincang-bincang nama Allah. Nama Allah tu Allah sendiri yang beri nama. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya Dia yang berhak disembah. Tegakkan solat, beriman dengan hari kiamat, dan jangan sekali-kali mengikuti orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Maka namanya mengikuti hawa nafsu, maka celaka. Okey. Setelah Allah bertanya kepada Musa tongkat yang ada di tangan kanannya, Allah perintahkan Musa agar melemparkan tongkat tersebut. Maka tongkat tersebut berubah menjadi ular. Ini kira macam training untuk berjumpa dengan Firaun dan tukang-tukang sihirnya. Jadi selain daripada tongkat menjadi ular, tangannya dimasukkan ke celah ketiaknya mengeluarkan cahaya. Setelah itu Allah perintahkan Musa berdakwah kepada Firaun yang sudah melampaui batas kerana Firaun mengaku menjadi Tuhan. Jadi dalam kisah ini tukang-tukang sihir Firaun melihat mukjizat Nabi Musa terus beriman. Kenapa Firaun tidak dapat melihat mukjizat itu walaupun sama-sama tengok tapi tak dapat kesannya mengapa? Kejap dengar, kejap tak dengar ni nak payah Dengar Ustazah. Sebab apa Ustazah? Sebab dia tak ada kasyaf penglihatan Ustazah. Ya, sebab Firaun sudah ditetapkan Allah untuk tidak mendapat petunjuk. Jadi ketadaburnya ialah siapa yang tak nak cinta kepada Al-Quran, kira dia tidak mendapat petunjuk kerana tidak bertaubat. Okey, ada apa-apa pertanyaan sekarang ini? Ustazah, kalau tengok kan macam mukjizat Nabi Musa ni kan macam dianggap sihir oleh Firaun. Adakah sebab waktu dulu sihir tu adalah sesuatu yang macam di kalangan masyarakat mengamalkan sihir? Ataupun orang-orang sihir mula diamalkan zaman Nabi Allah Sulaiman. Dengan turunnya apa teruskan? Maksudnya mereka ini berlumba-lumba lah berlawan sihir. Mana yang paling hebat. Nanti
siapa yang hebat dia lah yang berkuasa macam tu ke Ustazah? Ya betul. Siapa yang menguasai sihir, dia kaya. Sebabnya dia menyihir orang-orang semua bagi harta kat dia, maka kaya lah dia. Jadi Nabi Sulaiman, kalau ikut senarai nama Nabi ni, Nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas. Jadi Sulaiman ni Nabi yang ke-21 setelah Ilyasak dan Daud. Daud bapanya, Nabi Sulaiman anaknya. Jadi zaman Nabi Musa tadi kan, dah ada sihir kan? Ya. Dikuatkan lagi dengan zaman Nabi Sulaiman. Oh, sihir ni dah lama lah sebelum. Sihir ni dah bermula dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh. Dekat zaman Nabi Nuh tu, mula-mula mereka semua beriman kan, tiba-tiba penyembah jin, buat patung gambar jin kan, separuh manusia, separuh haiwan kan. Tengok daripada batu bersurat tu, batu yang mereka sembah tu, separuh manusia, separuh haiwan. Jadi maknanya penyembahan jin ni dah bermula sejak zaman Nabi Nabi terdahulu dah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Nuh dah ada. Nabi Hud dan seterusnya, menjadi lebih semarak pada zaman Nabi Musa dan lebih semarak lagi pada zaman Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman dapat menguasai jin. Dan sampailah zaman sekarang ni, sihir tu masih aktif lagi. Sebabnya sihir ni satu cara untuk memenuhi kehendak hawa nafsu kan? Betul Ustazah. Itulah. Seperti nafsu nak kaya, nafsu nak cantik, nafsu nak terkenal, nafsu nak menguasai manusia lain. Itu semua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semua penyair-penyair tu yang teror-teror menghafal syair tu menggunakan khidmat jin. Jinnya bisa cakap dia pengikut, gitu. Penyair buat apa Ustazah? Dia orang tujuan dia bersair? Untuk mempesonakan orang yang mendengar syairnya, macam lebih kurang persembahan lagu-lagu, lagu bersajak, gitulah. Macam pukau lah Ustazah kan? Pukau Betul. melalui lagu-lagu. Jadi bila macam tu orang lain lah. Macam penyanyi. Kalau sekarang ni penyanyi ke Ustazah? Panjang tau. Allah Akbar. Janganlah kita terpesona ataupun pelik-pelik melihatnya tu, kerana itu ada dia punya pendukung. Yang disebut sebagai pendukung buluh perindu. Siapa dengar pasti rindu, gitu. Mama tengah kelas mengaji. Okey, ada lagi soalan lain? Ustazah, tadi di awal-awal ayat 13, 14, 15 tu Ustazah ada cakap pasal nama-nama Allah tu Allah yang ajar pada Nabi Musa. Betul? Betul. Itu yang mana Ustazah? Ayat yang mana? Dengarlah, adakah aku memilih engkau maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, itu ke?
Ya betul. Akulah Allah, sembahlah aku yang maha tinggi, yang aku yang maha mendengar. Ayat Nanti 14 Ayat Ustazah. 14. Cuba baca balik ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingati aku. Maksudnya Allah dah berkata kat situ, aku ini Allah. Betul lah. Ada lagi ayat-ayat lain yang mengatakan apa tu, berzikirlah dengan menggunakan nama-Mu, macam Nabi yang mula-mula diperintah di ayat surah pertama turun, Iqra' kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bismi rabbikal ladzi khalaq tu ialah Allah. Gitu. Jadi Nabi masa mula-mula dapat wahyu diberitahu nama Allah. Dalam kata-kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Okey, ada soalan lain? Kejap. Ayat 25. Maksudnya Ustazah, ayat 25 tu 25, 26 tu doa kan Ustazah, kita boleh Cuba baca. Yasir ni. Cuba baca. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa untuk mengajar. Yang mengajar menggunakan lisan. Atau doa untuk berpidato, doa untuk berdakwah. Rabbi shrah li sadri, semoga mudah dipermudahkan, dilapangkan untuk Ustazah, dekat dalam ayat 30 ada sebut pasal Harun kan. Harun tu dia macam kira sezaman dengan Nabi Musa lah. Sepupu. Oh, sepupu. Qarun pun sepupu juga. Oh. Mereka tu kan adik-beradik gitu. Bapaknya adik-beradik. Okeylah, kalau dah okey, cuba buat kesimpulan surah Toha ayat 13 dan seterusnya. Ustazah, untuk surah di awal ni lah ayat 13, 14, 15 ni adalah Nabi Musa berbicara dengan Allah. Okey, berbicara dengan Allah. Dan mukjizat yang Allah berikan kan pada Nabi Musa, contohnya yang tongkat dilemparkan menjadi ular, dan juga cahaya yang keluar daripada ketiak dia tu adalah latihan kepada Musa sebelum berdepan dengan Firaun dan ahli-ahli sihir. Okey, Firaun pada ketika itu bila Nabi Musa menunjukkan dia punya mukjizat dia, ramai orang beriman kepada Allah, tetapi tidak Firaun. Kerana Firaun telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak mendapat petunjuk.
Sebab dia ngaku dia jadi Tuhan. Sebab dia Jadi dosa mengaku jadi Tuhan tu ialah dosa yang tidak diampun. Jadi tadaburnya tadi apa Tuju sebutkan? Tadaburnya tadi yang Siti cakap Musa, Allah mewahyukan Musa untuk berdakwah, Ustazah. Lepas tu tongkat Nabi Musa tu mukjizatnya bila dilemparkan jadi ular. Okey, dan satu lagi tangan Nabi Musa tu bila dikepitkan di ketiaknya dia akan mengeluarkan cahaya putih. Itu mukjizat. Okey, so dan ada doa yang Nabi Musa berkata, lapangkanlah dadaku dan mudahkan untuk urusanku dan lepaskan kelakuan dan lidahku. Boleh digunakanlah untuk bila kita nak menuntut ilmu satu, lepas tu bila kita nak mengajar orang. Okey, lagi. Assalamualaikum. Salam. Ustazah, saya tinggal sikit tapi saya baca surah Toha ni ayat 15 hingga 16 ni kan cerita tentang hari kiamat kan. Zaman Nabi-Nabi terawal dulu pun memang dah ada sebut dah hari kiamat ni. Bayangkanlah kita jadi umat masa tu memang susahnya nak percaya akan ada harinya kiamat. Jadi rasa syukurlah kita ni umat Nabi Muhammad. Nampaklah sebenarnya kiamat tu dah makin hampir kan. So, nikmat yang besar lah untuk jadi umat Muhammad ni. Sebab jadi umat terdahulu ya Allah, kiamat ni zaman beribu-ribu tahun kan nak sampai nak dapat tahap keimanan tu bukan mudah lah kan. So, yang saya nampak baca sikit sekejap ni kita reflect pada diri sendiri. Betul. Kalau seorang itu Allah dah beri petunjuk, dia dengan mudah aja beriman. Kalau tak, tunggu dia dah sakaratul maut baru dia nak beriman. Atau tunggu dia dah masuk kubur baru nak beriman. Atau tunggu dia sampai mahsyar baru dia beriman. Jadi itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Ustazah, bila kita baca kisah-kisah Nabi ni, sebenarnya tugas kita pun harapnya dapat menyambung tugas mereka untuk ajak orang beriman. Betul. Caranya dengan dengan berdakwah. Sebab cabaran dulu pun ada, cabaran sekarang pun ada. Sama je kan? Sama je. Yang paling boleh bayangkan kan Ustazah, boleh bayangkan yang benar tu dia orang menidakkan, maksudnya yang tak benar pun dia orang petikaikan. Jadi samalah sekarang dengan keadaan sekarang. Apa yang disampaikan secara benar, dia orang cakap tu salah. Yang salah tu dia dibenarkan. Maksudnya sama lah, maksudnya dalam situasi yang sama, di situasi pada zaman Nabi Musa dan situasi sekarang di akhir zaman ini. Betul. Cikgu Rahma nak cakap apa tadi? Yang dikatakan sunnah tu sebenarnya sunnah yang paling utama ialah berdakwah kan Ustazah. Betul. Meneruskan, tapi itulah sunnah yang kita jarang Abaikan. buat. Kita lebih kepada kita abaikan. Kita lebih kepada sunnah, amalkan sunnah, pakaian sunnah macam tu kan Ustazah. Sunnah terbesar tu kita tak laksanakan. Itulah satu. Masuk. Okey, lagi yang lain? Ustazah, kalau macam kita tengok macam Nabi kan, Nabi-Nabi ni Allah ada bagi dia macam wahyu, macam Nabi Musa Nabi Musa dia bercakap sendiri dengan Allah kan, supaya menyampaikan apa ni, supaya manusia kembali beriman. Okey.
Tapi macam kita ni macam mana Ustazah, kita manusia, kita orang biasa je, orang biasa, mukjizat pun tak ada. Jadi macam mana kita nak apa kita punya nak tunjuk, nak mengajak orang tu macam mana? Oh. Bagus soalan tu. Okey, cuba yang lain menjawab. Siapa-siapa yang boleh menjawab dulu, nanti baru saya jawab. Faham Nak tak? memulakan Faham tak kawan-kawan? cara berdakwah tu. Sebab kita pun bukan yang ustaz, kita pun bukan ustazah. Kita orang biasa je. Cara nak berdakwah tu dia ada kena belajar satu. Okay. Kita pun cara pendekatan kita tu mungkin kita tak sampai lagi kan. Jadi kita ajaklah dia belajar sama-sama dengan kita. Cara macam tu lah kot Siti. Satu lagi dakwah tu orang kata apa ya Ustazah? Dakwah bilhal, saya pun tak tahu lah, saya dengar orang sebut. Kita berdakwah tu dengan diri kita sendiri. Cara kita dakwah, kita kita akhlak kita lah tiap-tiap hari tu. Itu adalah dakwah. Betul. Kena beli buku yang bertajuk Dakwah Fardiyah. Dakwah Fardiyah. Dakwah Fardiyah. Dakwah Fardiyah. Jadi kaedah berdakwah ni mesti dipelajari lah. Maknanya ada bukunya, nanti ada kuliahnya. Kalau nak belajar dengan saya boleh juga. Ustazah ada kitabnya? Ada. InsyaAllah Ustazah. Okay. Jadi untuk menjawab soalan tadi, dia berdakwah tu melalui apa yang di dalam hati anda. Misalnya ada seorang berdakwah dekat tengah-tengah orang kafirun kan. Di dalam hatinya tu dia dakwah je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi apabila orang keliling tu melihat kehadirannya, tiba-tiba orang tu berkumpul dan mendekati orang itu. Faham tak? Faham tak? Maksudnya dia Macam mana baca Ustazah? dalam hati je kan? Maksudnya dia berzikir dalam hati. Lepas tu dia dekati orang tu, mungkin Allah pemudahkan. Mungkin maksudnya macam tu. Ustazah dah hilang. Betul lah. Tengok. Tak ada mah. Sekali. Baru nak train. Dengar. Dengar pun. Dengar Ustazah. Tak dengar. Tak dengar. Cuba abang punya hati buka. Hello, test. Dengar. Boleh dengar, boleh dengar. Dengar Ustazah. Boleh dengar. Hello. Hello, dengar. Dengar. Okey, bagus. Jelas tak? Tadi tu yang teknik yang saya beri contoh, siapa boleh sebut semula dalam ayat sendiri?
yang saya faham Ustazah, Ha. dia berzikir la ilaha illallah dalam hati. Lepas tu dia mendatangi orang tu dengan cara yang Allah pemudahkan. Mungkin daripada situ dia nak berdakwah. Cara dipermudahkan cara macam tu. Ha. Macam tu ke Ustazah? Ha. Lepas tu tiba-tiba orang ramai tu berkata, I have a strong belief that this man is a good man. I must follow him. Macam tu. Macam mana? Cuba ulang balik tadi macam mana? Bila dia dah berdekat ada dekat dengan orang tu, tiba-tiba orang tu berkata pada dia lah. Okay, daripada cara orang tu dia dah boleh tahu yang orang tu adalah orang yang baik. Jadi dia nak ikutlah cara apa yang kalau dia nak sampaikan, mungkin dia nak dakwah secara menerangkan Islam ni apa semua cara-cara yang baiklah, dalam cara yang baik. Dia pergi ke satu tempat orang berkumpul macam padang tu kan. Dia duduk dalam hati dia zikir je. Tiba-tiba orang berkerumun dan salah seorang daripadanya minta orang itu bercakap sesuatu yang baik untuk mereka gitu. Tu untuk menjawab soalan Dr. Sirajian. Jadi cara berdakwah itu ialah satu zikiran. Apa namanya? Zikiran. Zikiran apalah yang anda ingat, apa Allah, apa la ilaha illallah, apa sallallahu alaihi Muhammad, apa ya Allah. Itulah cara berdakwah yang paling penting. Atau seperti yang tadi itu mengambil sanad zikir yang kita menunjukkan tasbih yang kita pakai itu. Terutama tasbih yang kita pakai 3 tahun. Anda semua ada ke tak zikir tu, tasbih tu? InsyaAllah ada. Tasbih itulah anda tunjukkan orang lah tu anda sedang berdakwah. Atau tadi tanya kaedah-kaedah berdakwah kan. Jadi kaedah berdakwah tu pertama orang yang berdakwah tu mesti sedang hafal surah-surah yang dihafal ke apa ke. Contohnya yang paling senang lah, ni kan tasbih ni kan. Ni berapa jumlahnya ni? 33. 33. 33 kan? 33. Ini senang aja letakkan gitu, tapi tasbih ni yang anda dah pakai sekurang-kurangnya 3 tahun lagi tu. Ini boleh alat berdakwah. Sebab siapa yang tengok aja, dia terus ikut dakwah apa yang anda zikirkan buat tasbih tu. Apa la ilaha illallah, apa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Power ni. Ataupun susah-susah, ambil aja yang panjang ni. Panjang ni kan senang aja, sarung aja kat kepala. Ya orang nampak dia berjuntai-juntai tu. Kita punya tudung tu. Dia juntai je, semua nengok je terus otomatik kalbu dia zikiran. Itu dah dakwah. Senang kan? Ustazah, berarti kita kena jaga hati kita lah. Kita takut riak pula Ustazah. Pula macam kalau Ustazah. Ya kau gini aja lah. Ya Allah, aku ni taruh tasbih kat sini untuk aku berdakwah dengan orang lain. Berdakwah. Peliharalah aku daripada orang riak. Itulah kalau raja datang sini, raja kena mengikuti sarah mengenai zikir. Raja kan belum pernah dengar. Sarah zikir tu ada satu sarah yang bertajuk mencabut duri-duri mazmumah. Itu kan belum diberikan. Lama tak Ustazah? Oh ya, setengah jam aja gitu. Okey lah. Pergi rumah Ustazah tapi tak nak tak berbual je. Sekejap je Radia, tapi 40 hari dah kena amalkan lah dulu baca-baca zikir melalui tasbih tu. Lepas tu baru sanad Ustazah. Nanti kalau dah ambil yang tu, dah mencabut duri mazmumah, kau taruh tasbih kat leher ke, kat tangan ke apa, tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa bangga diri, tak ada rasa
sok soleh, tak ada rasa aku hebat, tak ada. Gitu. Macam saya punya kan Ustazah, dah 2 kali hilang, lepas tu jumpa sekali, lepas tu 2 kali tercabut, dah terus bercerai tu kan. Saya pakai tasbih yang baru boleh ke Ustazah? Boleh, sama aja. Sebabnya pemiliknya sama kan? Okey. Okey, macam dah panjang aja surah Toha. Boleh kita pindah ke Ikam? Ustazah, kalau kita hadiahkan orang tasbih dengan Quran, kita dakwah tak? Wah, itu dakwah lagi besar. Itu terus dapat, apa semalam kita belajar, Aliza, dapat kasyaf penciuman kan? Kasyaf pendengaran, kasyaf penglihatan, penciuman. kasyaf. Mana-mana satu lah yang Allah nak beri. Sebab kita terlalu pandang remeh benda tu. Tak, tu besar tu. Tak ada remeh tu besar. Ni tasbih tadi yang kita gantung macam ni, tak remeh ni, besar ni. Yelah. Kita selalu anggap benda tu kecil tapi sebenarnya besar. Pasalnya kita tak tengok alam malakutnya, kita tengok alam mulki je kan. Kita rasa macam kita bagi tukang Azra macam dia nak baca ke tak baca, tapi orang yang menerima tu tak rasa senang hati dapat. Kalau macam kita lah, kalau Azra bagi kita kan, rasa macam memang kita nak guna sangat sebab orang bagi kan, macam susah kan. Sebab kita kawan, kita rapat dengan dia, lepas tu dia bagi something yang meaningful pada kita. Betul. Lepas tu dia ingat kita, dia terus ingat Quran dengan tasbih tu. Itu dia punya pahalanya besar, tak dapat dikira, tak dapat dibayangkan. Yang tahulah, yang tak tahu tak mahulah kan. Yang tahu ya berebut. Itu surah An-Nahl ayat 69 ke 96, lebih kurang itulah. An-Nahl ayat Nahl dah. An-Nahl 69 ke berapa alamak lupa ya. Yang membawa maksud pahala di sisi Allah kekal, tapi wang ringgit akan musnah. Itu maksudnya. An-Nahl berapa ya? An-Nahl 69 ke apa? Macam Ustazah dah pernah terangkan sebelum ni. Kan? Iaitu apa ni? Harta dan segala yang kita miliki, nama baik ke apa ke, rumah besar ke jabatan, semua akan hilang. Kuluman alaihi fan wa yabqa wajhul jalali wal ikram. Yang kekal ialah pahala di sisi Allah. Sebab Ustazah, saya dah mula praktikkan bagi pemberian dalam bentuk Quran, handsop dengan tasbih. Walamak. Besar tu. Invest lah itulah sikit yang akan harga jadi Quran tu. Itu yang akan jadi teman di kubur. Itu yang akan jadi apa? Teman di kubur. Saya harap dia jadi permulaan untuk saya dakwah lah. Itu bukan permulaan, itu dah diperingkat matang tu. Jom kita pindah kita ikam. Okey, sadaqallah. Barakallahu azim. Kok
mati mikrofonnya. Dengar Ustazah, dengar. Dengar jelas Oh, dengar. Ustazah. Dengar jelas Mikrofon Ustazah. baru. Mikrofon Bluetooth, tak pakai wire. Oh, Ustazah pakai yang baru ke? Oh, gila. Macam gol. Gol lagi. Macam gol. Kelakar je. Okey, cuba baca. Saya bacalah. Okey. Okey. Kata Syekh 185.2. Fal awwalu halu saklikin wasani halu arbabil muqnati wal mutahaqqiqin. Maksudnya, maka yang pertama itu adalah hal sekalian orang salik dari kalangan orang-orang yang ahli al-bidayah, iaitu yang menjalani daripada limpahan diri mereka kepada hadrat al-Haq Ta'ala. Dan yang kedua ialah segala hal orang yang tetap mantap yang tiada berubah segala hal mereka, dan juga hal orang yang mencapai hakikat ini sesuatu yang diucapkan oleh mereka. Faedah, orang yang salih itu kesudahan tahqiqnya ialah pada makam al-fana, dan orang yang arif lagi kamil itu kesudahan tahqiqnya ialah pada makam baqa', serta jamaknya dalam firaknya seperti firaknya dalam jamaknya, dan fana'nya dalam baka'nya serta baka'nya dalam fana'nya. Maka asar tiada mendindingkannya daripada muasir. Sadaqallahul-Azim. Jadi 185.2 ini menyuruh kita berusaha memahami ilmu hakikat. Berusaha apa? Menyuruh kita Berusaha memahami ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ini mestilah bermula daripada anda faham bahawa manfaat dan mudarat itu datang dari Allah. Itu. Macam mana nak dapat hakikat? Manfaat dan mudarat itu adalah datangnya daripada Allah. Baik dan buruk semua daripada Allah. Pandai. Itu dia punya rujukannya surah Jin ayat 21. Hari ni? Serta surah 47 ayat 32. Surah Muhammad ayat 32. Maksudnya surah Muhammad ayat 32 tadi memberitahu janganlah kamu kafir dan sesat. Selain dari Allah semua tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Kemudian Yunus ayat 107. Yunus ayat 107. Hanya Allah saja memberi kita susah dan senang. Hanya Allah saja memberi kita susah dan senang. Okey, setakat ni cuba ulang balik apa maksud manfaat dan mudarat datang dari Allah. Dalam manfaat dan mudarat datang dari Allah diterangkan dalam surah Muhammad ayat 72, janganlah kamu kafir dan sesat. Selain daripada Allah tak ada yang memberi. Surah Jin ayat 21. Surah Jin ayat 21. Selain daripada Allah tak ada yang memberi manfaat atau mudarat. Surah Yunus ayat 107. Surah Yunus ayat 107, hanya Allah saja yang memberi kita susah dan senang. Okey. Yang lain?
sebelum memahami ilmu hakikat mesti nak memahami dengan masa manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Jadi benda tidak memberi manfaat. Malaikat tidak memberi manfaat, tak boleh disembah. Jin tak boleh disembah, barang-barang tak boleh disembah. Bukit pokok tak boleh disembah, haiwan lagi tak boleh disembah. Sebab tidak memberi manfaat dan mudarat. Ustazah nak tanya. Boleh. Manfaat dan mudarat ni dia sama macam baik dan buruk Itu rukun iman yang ke-6. Cuma sebab sebenarnya daripada Allah semua baik kan. Jadi baik, jadi buruk tu semua kita punya persepsi je sebagai manusia. Pandai kau. Hanya manusia menganggap persepsi sebab manusia mengguna persepsi hawa nafsu. Yang mana surah Az-Zariyat ayat 40 hingga 41 menyuruh kita melawan hawa nafsu itu. Ulang balik. Hanya persepsi manusia yang menganggap Kotak kadar Allah itu buruk. Sebab mereka menganggap berdasarkan dia punya hawa nafsu. Sebab manusia menilai menggunakan hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu mesti ditentang. Surah Az-Zariyat ayat 40 hingga 41. Siapa menentang hawa nafsu, maka Allah kurniakan surga. Jadi kita selama ni mengikut ke menentang? Mengikut hawa nafsu. Jadi Aliza kau ikhlas juga Aliza. Sebab nak kaya, nak hawa nafsu juga. Itulah. Kemudian kita kena tahu surah Maidah ayat 76. Surah apa? Surah Maidah. Surah Maidah ayat 76 mengatakan sembahlah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ustazah, kalau kita cakap satu ayat je. Contohnya kita cakap Al-Quran ialah cara atau kaedah untuk kita mengenal Allah. Betul kan Ustazah? Betul. Betul. Sebabnya Allah mengajar manusia melalui Al-Quran. Jadi untuk memahami ilmu hakikat, seseorang itu kena taat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Tapi tak tahu apa yang disuruh, tak tahu apa yang dilarang, macam mana nak ikut, betul tak? Betul. Jadi macam mana nak dapat ilmu hakikat? Ilmu syariat pun tak lepas lagi. Furqan lah maksudnya, Furqan. Betul. Maksudnya permulaan ialah Al-Quran. Permulaan mesti nak faham apa suruhan, apa larangan dalam Al-Quran. Yang kita training hari Sabtu tu, belajar Furqan, apa suruhan, apa larangan. Itulah training nombor 1, training mencapai ilmu hakikat. Itu penting tu. Ustazah, nak faham ilmu hakikat tadi, yang pertama kena faham manfaat dan mudarat daripada Allah. Kemudian yang kedua ni, ikut apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Dan kita nak tahu hukum tu, syariat tu kena belajar daripada Al-Quran lah. Betul. Kalau nak tahu ilmu syariat, dia ada dalam surah Al-Baqarah.
Kalau nak tahu ilmu tauhid, ada dalam surah Fatihah dan surah Hamim 7. Hamim 7 kita dah tadabbur belum? Belum kan? Baru semalam tadabbur kalau baca Alif Lam Mim sama seperti baca 6 surah kan? Kalau baca Alif Lam Ra sama seperti baca 5 surah. Tapi nak dapatkan ilmu tauhid tu macam yelah kalau tak belajar sekolah agama tu memang macam tak jumpa kan Ustazah, macam setakat menurut aja kan. Jadi kalau nak betul-betul memang kena belajar lanjutan ya Ustazah. Kena belajar lanjutan dan kena akrab dengan guru. Maksud akrab tu kejap-kejap tanya. Dalam seminggu tu tak boleh kurang dari 3 kali. Jap-jap belajar lagi. Ya, itu barulah akrab. Jadi siapa yang dah mencapai ilmu hakikat ni, hidupnya aman, bahagia dan sukacita. Tiada kesedihan baginya kerana semuanya sudah diserah kepada Allah. Dan semuanya baik. Jadi dia punya sangka baiknya baru datang bila dah faham manfaat mudarat dari Allah, baru datang sangka baiknya. Jadi dalam Al-Quran ni yang menerangkan tentang mudarat manfaat datang dari Allah ni, ada banyak ni. Jadi kita belajar sedikit dulu hari ni. Ustazah, ayat surah Al-Jin ayat 21. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Tu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata. Nabi Muhammad kata, kau tak boleh kata Nabi ni memberi manfaat dan mudarat. Sebab manfaat dan mudarat hanya Allah yang beri. Jadi sebab itu mereka tak boleh menyembah Nabi Isa. Sebab Nabi Isa adalah makhluk, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Itu ialah pegangan tauhid kan? Jadi kalau nak tahu ilmu hakikat ni, kita kena matang belajar tentang manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Jadi surah-surah lain banyak ni. Misalnya surah Surah Al-Ahzab ayat 17. Surah Al-Ahzab ayat 17. Hanya Allah memberi pelindung, kerana Allah memberi manfaat. Ahzab ayat 17. 13 Ustazah. 13 ke 17? 13. Hanya Allah memberi pelindungan. Okey, selain daripada itu, manfaat dan mudarat ini ada dalam surah Ustazah, surah surah Al-Zariyat tadi ayat 40 hingga 41 hendaklah kamu melawan hawa nafsu kerana Allah akan menguji macam tak jauh sekejap. Zariyat 41, lawanlah hawa nafsu. Tapi yang 41 ni kisah kaum Ad ketika kami mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Zariyat. Zariyat. Sekejap salah. Zariyat 41, lawanlah hawa nafsu.
Ya. Zariyat. Kita tengok. Berat. Jumpa tak? Sekejap aku cari. Azariyat. Zariyat 40. Jumpa dah. 40. Azariyat. Tahanlah hawa nafsu ni. Abang akan berikan cerita. Azariyat. Jumpa tak? Kita cari. Dia sebab saya rasa Azariyat DZARIYAT kan? Azariyat. Ayat 40-41 dia. Maka kami, ayat 40, maka kami menyiksa dia berserta bala tenteranya, lalu kami melemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Ke ayat berapa? Zariyat tu memang maka kami menyiksa beserta bala tenteranya, lalu kami memberikan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Zariyat penaziat. Alah, Zariyat ni tentang laut ni. Kaum Nabi Ad. Naziat tak? Cuba tengok Naziat. Kaum Nabi Ad pula. Kaum Ad. Surah Naziat. Surah Naziat. Surah Naziat. Naziat itu ada tak? 58. Kalau surah Naziat, Ustazah, 41 tu dia kata, maka syurgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Itu surah Al-Naziat. Ada yang 40 kan, orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya. Naziat bukan Zariyat, Naziat. Sorry. Bukan ad dekat-dekat dengan. Muka surat berapa? Salah? Tak jumpa. Muka surat 584, Ustaz Azhar. 584. Naziat. Naziat.
20 hingga 41 kan? Betul Ustazah. An-Nazi'at. Naziat. Hmm. Melawan hawa nafsu. Okay. Kita macam dah terlebih masa je. Seorang buat kesimpulan pelajaran hikam. Hari ni banyak cross ref Ustazah. Banyak cross reference lah, betul. Okay, apa kesimpulannya? Kesimpulannya untuk mengenal Tuhan untuk memahami ilmu hakikat, kita perlu faham perintah dan larangan Allah dalam Quran. Maksudnya kita kena berusaha memahami ilmu hakikat lah, dan kita mesti percaya manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah. Betul kesimpulannya. Okay, yang lain ada nak tambah? Persepsi manusia tu yang menganggap qada dan qadar Allah itu buruk kerana mereka mengikut hawa nafsu, Ustazah. Jadi surahnya apa tadi rujukannya? Naziat. Surah Naziat tadi ayat 40 hingga 41. 42 tu lah untuk hawa nafsu. 40 dan 41 lah. Lepas tu daripada surah Al-Ma'idah ayat 76, sembahlah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Maksudnya itu untuk yang kita memahami ilmu hakikat lah, manfaat dan mudarat tu, baik dan buruk semua adalah daripada Allah. Betul. Okay, bagus. Yang lain ada nak beri sikit lagi? Allah ajar manusia melalui Al-Quran. Pandai. Kemudian bila kita dah faham ilmu hakikat, baru kita rasa tenang dan sentiasa bersangsirai atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Betul, tepat. Okay. Jadi bila kita dah memahami ilmu hakikat, barulah kita dinamakan mencapai fana. Mencapai apa? Fana. Ini semua perbincangan mengenai fana kan? Okeylah, sadaqallahul azim. Okay, seorang baca tasbih kifarah dan tutup kelas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wal atim kana lafiqus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih semua. Ian, Kak Ida, Azra, Terima kasih semua. Kak Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.